Laporan Risiko Global 2024 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menggariskan ancaman untuk tempoh 2 tahun dan 10 tahun mendatang. Antara risiko yang kekal berada di atas dalam tempoh itu adalah keadaan cuaca melampau. Persoalan besar yang perlu diberikan tumpuan adalah bagaimana untuk memahami perubahan iklim melampau ini dan kesannya kepada penjagaan kesihatan. Najib Arif ada laporannya langsung dari Davos. Terima kasih kepada rakan tugas di studio dan World Economic Forum 2024 di Davos, Switzerland ini membuka tirai secara rasmi pada hari ini dan sudah pasti pelbagai tumpuan diberikan pengkhususan dan juga fokus di sini. Sudah pasti apa yang menjadi tumpuan utama di sini adalah berkaitan dengan laporan risiko global 2024 yang digariskan dan Esrawani juga sudah pamerkan dan juga kita keluarkan laporan ini. Ada dua perkara yang dilihat iaitu dalam tempoh 2 tahun mendatang dan juga 10 tahun mendatang. Antara risiko utama yang digariskan adalah perubahan iklim yang melampau dari segi cuaca dan sebagainya, dan ini yang kami bincangkan bersama dengan tetamu kita yang pertama sekali iaitu Tan Sri Jamilah Mahmud, pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University. Kerana apa? Ini berkait rapat dengan untuk kita fahami perubahan iklim tersebut dan juga bencana yang berlaku dan perkaitannya, korelasinya dengan penyebaran penyakit dan juga penjagaan kesihatan kita pada ketika ini amat penting sekali. Dan dalam konteks Malaysia sebagai contoh katanya, soal penjagaan kesihatan dan juga kesihatan planet ini bukan hanya tanggungjawab satu kementerian tapi juga whole of government, kementerian-kementerian lain. Sebagai contoh, soal kesihatan bukan hanya Kementerian Kesihatan yang terlibat, mungkin hanya sekitar 20 ke 25% tugasan tersebut, tetapi kementerian lain juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa zat makanan yang cukup, makanan yang seimbang dan juga keselamatan makanan terjamin dan sebagainya. Kita dengarkan sedikit apa yang diperkatakan oleh Tan Sri Jamilah Mahmud. Semua kementerian boleh berjalan dengan cara yang cross linkages, sehingga kita tahu codependency. Maknanya kalau you nak sihat, transportasi, kita kena kurangkan pollution di dalam udara. Jadi Kementerian Pengangkutan perlu menyediakan lebih lagi public transport yang baik supaya orang boleh gunakan public transport, lebih memudahkan, mengurangkan kos untuk misalnya electric vehicles, ya. Banyak dari tindakan membina cities, kota-kota yang lebih sihat, lebih hijau, kurangkan konkrit, ya. Jadi banyak tindakan yang boleh dijalankan, tapi tidak semestinya oleh Kementerian Kesihatan. Dia dari bagi kementerian-kementerian yang lain. Okey, itu sedikit apa yang dikatakan oleh Tan Sri Jamilah. Laporan penuh dan juga temu bual penuh anda boleh saksikan di Jeddah Awani sebentar saja lagi dan kami akan rangkumkan di laman web kami astroawani.com. Bukan itu saja, saya juga ingin memberikan khususan dan juga fokus kepada apa yang dikeluarkan oleh WEF pada hari ini iaitu berkaitan dengan economic outlook ataupun unjuran ekonomi 2024, tetapi ada banyak perkara lah yang digariskan. Salah satu yang menjadi tumpuan dan juga topik yang besar di World Economic Forum iaitu berkaitan dengan kecerdasan buatan AI, di mana ini adalah berkaitan dengan impak AI itu sendiri. Rumusannya ada 10 perkara yang digariskan. Saya tertarik kepada perkara ke-10 yang digariskan iaitu berkaitan dengan AI ini, di mana ia berkaitan dengan public dan juga political space influence, di mana dikatakan dalam kajian tersebut 90% kandungan dalam talian akan dijana oleh AI ataupun berkemungkinan dijana oleh AI menjelang tahun 2026, tidak lama lagi, dan juga perkara ini akhirnya akan menimbulkan kegusaran berkaitan dengan misinformation dan juga berkaitan dengan kepercayaan yang semakin terhakis. Itulah tema yang diangkat oleh The World Economic Forum tentang bagaimana untuk membina semula kepercayaan, dan ini dalam konteks kita melihat bahawa kerjasama antara pembuat dasar tersebut pertama sekali memahami AI itu sendiri, kedua bagaimana melihat kepada risiko dan kelebihannya, double edged sword ini, pedang dua mata ini, dan pada akhirnya sekali bagaimana ini akan diangkat ke peringkat dasar dan juga pelaksanaannya. Dan sudah pasti di Malaysia sendiri exciting news juga kita melihat kepada apa yang akan dilaksanakan ataupun diumumkan esok oleh Perdana Menteri dan berkaitan dengan AI untuk rakyat sendiri. Astro Awani akan bawakan secara lebih mendalam, kita gabungkan antara apa yang berlaku di Malaysia berkaitan dengan AI dan juga apa yang dibincangkan di peringkat Davos ini di World Economic Forum untuk kita faham kelebihannya, risikonya dan apa yang perlu kita pelajari dalam melaksanakan dan juga kesediaan kita. Dan ini dari masa ke masa saya akan rangkumkan di laman web kami astroawani.com dan juga setiap buletin Awani dan Awani 745, sudah pasti juga Niaga Awani. Sekian saja laporan saya untuk hari pertama di World Economic Forum. Kembali semula kepada rakan tugas di studio.